bagi Puan Koni ialah Nep Johan, Guru Inovatif Peringkat Negeri Sabah tahun 2020. Juga penerima anugerah Kertas Kerja Terbaik Pertandingan Kolokium Pendidikan Tingkatan 6 Peringkat Kebangsaan 2019. Dan pingat perak Pertandingan Inovasi Learning Resources Festival Peringkat Antarabangsa tahun 2020 anjuran IMU. Dan merupakan honor kepada Inovasi Techmans Procon, Inovasi Jom Kuaci, Ahli Akademik YouTuber Malaysia bagi subjek KMK. Okey, itu tentang serba sedikit tentang kita punya pembentang petang ni. Jadi untuk tidak membuang masa, saya menjemput Puan Koni Lauren Komarlat untuk meneruskan pembentangan subjek Kesusastraan Melayu Komunikatif pada petang ini. Dipersilakan. Terima kasih Puan Moderator, Cikgu Nur Hayati. Selamat petang kepada semua pegawai dari PPD, 5 buah PPD yang terlibat dan juga kepada semua rakan guru yang KMK yang turut hadir pada petang ini. Sebelum saya mulakan, ingin nyatakan bahawa nama mata pelajaran ini ialah Kesusastraan Melayu Komunikatif. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak PPD KK dan PPD Penampang atas peluang yang diberikan untuk saya mengendalikan PLC ini bersama-sama rakan guru KMK di 5 buah daerah. Izinkan saya untuk memulakan sesi perkongsian saya dan kepada rakan-rakan guru, jika ada sebarang soalan, silakan terus bertanya, boleh mencela semasa saya membentang, sebab kita akan mengejar masa selama 1 jam 40 minit secara maksimum. Okey, untuk tidak buang masa, saya mulakan ya. Okey, dalam KMK terdapat beberapa tips untuk cemerlang. Ini saya amalkan untuk pelajar saya. Saya mengajar sastra di Kesusastraan Melayu Komunikatif di SMK Limbanak Penampang dan pelajar saya rata-rata pelajar kita ni ada yang pelbagai latar belakang, ada yang bijak, ada yang sederhana, ada yang lemah. Jadi saya ingatkan kepada pelajar untuk cemerlang. Minta maaf, boleh nampak slide? Saya terus masuk. Boleh nampak slide? Okey. Boleh. Saya ingatkan pelajar supaya sentiasa berpaksikan kepada prinsip nur ketika berusaha untuk mencapai kejayaan. Nur itu ialah niat, usaha dan restu. Pelajar perlu menetapkan niat yang betul. Niat itu perlu ikhlas di dalam hati mereka. Tujuan belajar bukanlah untuk menggapai kejayaan untuk masa depan mereka semata-mata, tetapi lebih kepada untuk membalas jasa ibu bapa. Itu niat yang seharusnya wujud di dalam hati sanubari setiap pelajar. Kemudian untuk usaha, pelajar perlu berkorban untuk menguasai 3 perkara, sukatan pelajaran, isi pelajaran, teknik menjawab, dan juga melakukan latih to be dari segi menjawab soalan-soalan topikal, soalan-soalan tahun lepas dan soalan ramalan daripada pelbagai negeri. Setelah berusaha, pelajar perlu melengkapkan prinsip kecemerlangan mereka itu dengan mendapatkan restu daripada ibu bapa dan juga guru, supaya usaha mereka untuk menggapai kejayaan itu akan dipermudahkan dengan adanya restu, doa dan restu daripada orang-orang yang terlibat dalam hidup mereka, iaitu khususnya ibu bapa dan guru. So, nur ini saya terapkan kepada pelajar, pastikan kamu tetapkan niat yang betul, usaha yang betul dan dapatkan restu daripada ibu bapa dan guru supaya segala usaha kamu, niat kamu itu direstui. Okey, itu mukadimah lah ya. Untuk cemerlang KMK, ini perkara yang perlu pelajar ambil berat. Pertama, pelajar mesti menguasai teks. Mahu tidak mahu, teks mesti menguasai. Pelajar perlu menguasai teks, perlu menguasai kosakata kata tugas soalan, perlu bijak dalam memilih soalan, dapat mempersembahkan jawapan yang matang dan mesti menjawab 3 soalan dengan lengkap dan matang. Kelima-lima prinsip ini jika diaplikasikan oleh pelajar, pelajar mampu mendapat keputusan yang cemerlang di dalam peperiksaan KMK. Tidak kisah sama ada itu semester 1, semester 2 atau semester 3.
So 5 prinsip ini saya tekankan kepada pelajar di awal sesi persekolahan mereka semasa semester 3. Terutama yang kuasai teks. Pelajar malas kuasai teks. Macam mana mahu jawab soalan kalau teks tidak dikuasai? Setelah pelajar kuasai teks, kita mesti bimbing mereka menguasai kata tugas. Ini pun penting. Sebab setiap kata tugas soalan, dia mempunyai teknik menjawab yang berbeza. Perincian jawapan yang berbeza. Okay, itu akan saya kupas dengan lebih lanjut dalam slide yang seterusnya. So, 5 prinsip cemerlang KMK. Okey, pelajar selalu berhadapan dengan masalah ini. Sebagai pemeriksa saya dan rakan-rakan saya selalu mendapati inilah kelemahan pelajar. Gagal menjawab soalan. Kenapa pelajar gagal jawab soalan? Kerana pelajar tidak menguasai teks. Pelajar tidak menguasai teks. Dia tidak baca teks. Dia hanya baca buku rujukan. Dia hanya baca nota yang dia dapat dari mana-mana sumber. Contoh dari buku rujukan, dari Google, dan tidak membaca teks. Akhirnya mereka tidak dapat menjawab soalan kerana input yang ada di dalam minda mereka itu sangat terhad. Yang kedua, pelajar juga gagal memenuhi kehendak soalan. Perkara ini berlaku kerana pelajar tidak menguasai teknik menjawab soalan. So, kita kena bantu pelajar bagaimana cara menjawab soalan dengan pelbagai kata tugas soalan yang berbeza, bagaimana cara untuk tackle soalan, bagaimana cara untuk persembahkan jawapan yang sesuai mengikut kata tugas soalan. Kelemahan ketiga, tidak cukup masa. Kita tahu bahawa KMK ni, kesusastraan melalui komunikatif ni, dia 3 bahagian. 3 bahagian, bahagian A, B dan C untuk setiap semester, 6 soalan dari keseluruhan, 2 soalan daripada setiap bahagian. Pelajar perlu jawab 3 soalan esei, 1 soalan dari setiap bahagian. 3 soalan itu perlu dijawab dalam masa hanya 2 jam. So, soalan esei, 3 soalan esei perlu dijawab dalam masa 2 jam, itu adalah suatu masa yang sangat singkat. Tetapi, tidak mustahil untuk kita boleh latih pelajar kita menjawab soalan menepati peruntukan masa jika kita latih pelajar dari awal. So, saya terus nyatakan di sini proses yang pelajar tidak cukup masa ini, masalah tidak cukup masa. Apa yang saya amalkan ialah saya mengamalkan ujian standard masa. Maksud ujian standard masa ialah saya beri soalan esei kepada pelajar, kemudian saya minta pelajar jawab soalan tersebut dalam masa 40 minit sahaja, 40 minit. Sekiranya dalam masa 40 minit, pelajar tidak dapat habiskan jawaban, saya akan minta pelajar atau saya sendiri akan pergi kepada pelajar, saya meronda, saya cek pelajar 40 minit, belum siap, okey saya slash, saya buat penandaan ya cikgu, saya slash ayat terakhir mereka yang dengan pen merah menandakan bahawa di situlah ayat terakhir mereka pada minit yang ke-40. Tetapi saya tidak matikan usaha mereka, tak payah lagi jawab, cukup 40 minit sudah habis. Tidak. Okey, sekarang kamu teruskan saja menjawab. Tetapi apa yang cikgu akan buat ialah, cikgu akan markah jawapan kamu ini hanya pada ayat terakhir yang cikgu sudah tanda 40 minit itu. So, bila setiap kali kita latih pelajar begitu, dia akan sentiasa alert, 40 minit, 40 minit, 40 minit. So, masa demi masa, dia akan dapat memperbaiki pengurusan masa dia untuk memastikan dia dapat jawab semua soalan tu dalam masa 40 minit. Yakin saja cikgu, kita akan mampu mengatasi masalah pelajar ni tidak cukup masa. Kalau yang gagal penuhi kehendak soalan ni, saya dedahkan teknik menjawablah. Kalau kuasai teks ni, saya guna pelbagai cara untuk mengajar pelajar. Semester 1 lain cara saya, semester 2 lain cara saya, semester 3 lain cara saya untuk mengajar. Pendekatan yang berbeza sebab teks kita berbeza, sukatan kita berbeza. Okay? Kemudian kelemahan yang keempat, jawapan yang lemah. Jawapan yang lemah dapat dilihat apabila pelajar tidak mengemukakan soalan untuk soalan tunggal, sedangkan di sana ada 3 markah. So bayangkan kalau 3 soalan tunggal, dia tidak bina pengenalan, 3 darab 3 sudah 9. Dia sudah buang 9 markah dia. So, untuk makluman tuan-tuan PPD dan juga pegawai-pegawai moderator dari mana-mana PPD, 5 PPD yang terlibat, setiap satu soalan diperuntukkan 25 markah sahaja.
So bayangkan jika pelajar membuang 3 markah, so sebab kesilapan tidak membuat pengenalan, so pelajar hanya berpotensi untuk dapat 22 markah. Jika pelajar bijak bolehlah dapat 22, tapi kalau pelajar yang tidak dapat menjawab, mustahil untuk dapat 22. Begitu juga dalam jawapan yang lemah, pelajar tidak cukup isi. Soalan minta 5 isi, soalan tunggal, dia bagi 2 isi. So dia sudah buang banyak markah di bahagian ini. Isi tidak dihuraikan, contoh tidak lengkap, ataupun lagi teruk contoh itu salah. Kongfakta, dan yang terakhir tiada penutup. Ini pun masalah. Pelajar tidak buat penutup, sedangkan penutup itu ada 2 markah. So, saya selalu ingatkan pelajar saya, pastikan kamu lengkapkan kamu punya jawapan, ada kepala, ada badan, ada kaki. Itu kalau soalan tunggal lah. Soalan tunggal dia ada format, kepala, badan, kaki. Kepala ialah pengenalan, badan ialah 5 isi, kemudian kaki ialah penutup. Dan kelemahan yang terakhir, tulisan sukar dibaca. Ini sangat merumitkan pemeriksa. Tulisan sangat kecil, ada yang guna tulisan berangkai. Jadi apabila ini berlaku, akan menjejaskan, menyukarkan pentafsiran dan pemahaman pemeriksa terhadap isi jawapan pelajar dan boleh menjejaskan markah pelajar. So ini antara kelemahan 5 yang paling dominan yang saya selalu lihat dalam skrip jawapan pelajar. So kelemahan-kelemahan ini, masalah ini yang perlu kita atasi. Bagaimana cara kita untuk atasi? Kita sebagai rakan guru, warga pendidik mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk memastikan pelajar kita faham, hadam, dan dapat aplikasi segala sesuatu yang kita sampaikan. Paling penting mereka dapat guna di Dewan Peperiksaan. So untuk itu, 3 perkara yang perlu kita sebagai guru KOSAI ialah sukatan pelajaran, isi pelajaran, teknik menjawab. So saya tidak akan sentuh sukatan pelajaran dan isi pelajaran. Saya hanya akan fokus kepada teknik menjawab. Kalau ada soalan cikgu boleh terus tanya ya, sebab saya ini akan jalan terus. Ada soalan saya jawablah. So untuk teknik menjawab, dalam menjawab soalan, pelajar perlu peka kepada 3 perkara ini. 3 perkara ini pelajar perlu peka, iaitu bentuk soalan, kata tugas soalan, dan masa. Perlunya peka kepada bentuk soalan kerana bentuk soalan menentukan format jawapan. Bentuk soalan boleh jadi soalan tunggal, soalan pecahan. Kalau soalan tunggal, cara menjawabnya berbeza dengan soalan pecahan. Jadi bila pelajar tahu bentuk soalan, mereka tahu menentukan format jawapan mereka. Kalau kata tugas perlu dikuasai kerana kata tugas soalan menentukan perincian isi dalam perenggan jawapan. Artinya, dalam perenggan isi itu, apakah yang perlu ada untuk setiap kata tugas yang berlainan. Kadang-kadang kalau pelajar tidak tahu fungsi kata tugas, mereka hanya menjawab mengikut pemahaman mereka tanpa menghiraukan apa sebenarnya yang soalan itu minta. Jadi kesannya pemarkahan hanya terletak pada fakta, sedangkan pada huraian contoh dan juga huraian fakta itu mungkin hilang markah di situ. Dan ini sangat menjejaskan masa depan pelajar, terutama dalam pemarkahan lah. Sebab kalau dia punya huraian salah, contoh salah, kesimpulan kecil pun tiada, maka berkemungkinan besar pelajar akan hilang 3 markah untuk setiap satu fakta. Markahnya hanya pada bahagian fakta 1. So bayangkan kalau 1 markah pada setiap fakta sahaja, sepatutnya dalam jawapan tu fakta setiap perenggan isi itu ada 4 markah, iaitu markah untuk fakta, huraian, contoh, kesimpulan kecil. Contohnya. So kalau pelajar hanya beri fakta betul, huraian contoh ni semua salah, pelajar akan hanya dapat 1 markah. So daripada 5 isi yang sepatutnya dapat 20 markah, pelajar hanya dapat 5 markah. So ini yang kita kena elakkan, pelajar menimpa kita. Kita kena latih pelajar menguasai kata tugas soalan. Kita beri soalan itu dalam pelbagai bentuk kata tugas. Okey, kemudian dari segi masa, ini sangat penting. Selepas pelajar mahir ataupun peka dengan bentuk soalan dan kata tugas soalan, pelajar perlu peka dengan pentadbiran masa mereka, pengurusan masa. Kenapa?
Kerana masa inilah yang menentukan mereka untuk mentadbir jawapan mereka. Perlu tadbir jawapan. 40 minit untuk setiap satu soalan. 40 minit darab 3 soalan, 120 minit, ngam-ngam 2 jam. Jadi untuk mentadbir jawapan ini, pelajar boleh didedahkan dengan, okey, ini contoh sajalah cikgu ya, contoh. 5 minit ini untuk 40 minit. 5 minit tu suruh pelajar baca soalan ya, baca soalan, rangka isi untuk apa yang diminta oleh soalan. Baca, faham dan rangka isi. 5 minit. Jangan terus menjawab. Ada pelajar dia terus excited, dia baca soalan, dia tidak analisis, dia tidak bulat apa-apa kata tugas dalam soalan, dia terus menjawab. Sehingga kan apa yang dia jawab itu ada yang betul, ada yang berulang, isi berulang sebab dia tidak rangka isi. Okey, kemudian itu 5 minit pertama. 5 minit kedua, pelajar mulalah setelah buat rangka isi, mulalah buat pendahuluan. Mungkin tidak sampai 5 minit lah. Ini anggaran sahaja ya. Buat pengenalan, okey, kemudian 20 minit berikutnya itu hasilkanlah jawapan untuk perenggan isi. Okey, ada fakta, ada huraian, ada contoh, ada kesimpulan kecil. So kalau untuk soalan tunggal ada 5 isi, setiap satu isi itu pelajar luangkan 5 minit. So 5 minit untuk satu isi, 5 isi 25 minit. Okey, dan akhirnya 5 minit terakhir tu gunakan untuk penutup. Ini cara pelajar, kita latih pelajar bagaimana untuk mentadbir jawapan mereka, mengurus masa mereka. Okey, saya teruskan. Sebelum mula menjawab, pelajar perlu mengenal pasti, ini perlu kita kena ingatkan pelajar. Bentuk soalan, kata tugas soalan, tetapan isi yang diminta. Okey, ini kadang-kadang dalam soalan ada dinyatakan, terutamanya dalam soalan pecahan, ada dinyatakan tetapan isi. Contoh soalan tu minta berdasarkan drama Asia Samia, A nyatakan 3 watak Asia Samia. So dia hanya minta 3, jangan bagi 4, jangan bagi 5. So kita hanya bagi 3. Okey, berhubung dengan ini, jika pelajar bagi isi lebih, masalah yang akan berlaku kalau macam soalan, okeylah dia just senaraikan isi kan, tiada huraian, tiada contoh sebab kata tugas soalan dia nyatakan. Tapi kalau untuk soalan bincangkan, huraikan, dia perlu huraikan fakta, dia perlu bagi contoh, perlu bina kesimpulan kecil. Bayangkan kalau dia bina lebih daripada 5 isi. Dia akan membazirkan masa dia lah di situ. Dia bagi soalan minta 5 isi, dia bagi 7 isi. Bergantung kepada pemeriksa lah sama ada dia mau baca isi ke-6 atau dan isi ke-7 tu ataupun tidak. Sebab sebaik-baiknya pelajar perlu mengemukakan jumlah isi berdasarkan tetapan isi yang diminta. Soalan minta 5, bagi 5. Soalan bagi 3, minta 3, bagilah 3. Bila kita bagi apa yang soalan minta, artinya kita dengan jawapan kita. Kita yakin dengan jawapan kita, kita matang dengan jawapan yang kita bagi. Kita tiada yang takut-takut, salah jawapan saya cover dululah. Saya bagi dulu dengan isi ekstra, isi 6, isi 7. Itu akan membazir masa. Dia akan makan masa untuk soalan yang lain. Ini sangat bahayalah. Okey, kemudian peruntukan markah ni kenapa kita perlu ajar pelajar untuk teliti? Sebab kalau tadi dia ada jelaskan tetapan isi, dia jelas bagi tahu, okey dia minta 3 isi. Tapi kadang-kadang dalam soalan dia tidak minta pun berapa isi yang dia minta dalam soalan. Dia cuma peruntukan markah. Jadi pelajar kena bijak, tackle peruntukan markah tu dengan berapa isi yang sepatutnya dia beri. Contoh soalan pecahan ya, katakanlah berdasarkan sajak di titian kemerdekaan, A, huraikan kesan keindahan gaya bahasa, 9 markah. So dalam soalan itu tidak dinyatakan berapa jumlah isi yang harus beri. Tapi ada markah di situ, 9. So pelajar kena didedahkan. Kalau jumlah markah dia begini, isi dia mesti begini. Kalau jumlah isi markah begini, isinya begini. Biasanya kalau 9, isi dia 3. Kalau 12, isi dia boleh 3, boleh 4. Kalau 16, markah, isi dia 4. Kalau 20, isi dia 5. Begitulah. Okey, so kita kena biasakan diri pelajar untuk pandai tackle peruntukan markah dengan berapa jumlah isi yang perlu mereka beri.
Semacam tadi peruntukan masalah yang akhirnya ini saya tidak ulas sudahlah. Oke, ketika membaca soalan, pelajar perlu membaca sambil highlight. Jangan just baca. Baca, highlight. Bulat pun boleh, tidak payah pakai highlighter pun tak apa. Baca, garis. Ini 4 benda yang perlu pelajar highlight dalam soalan. Kurangnya 3. Okey. 1, highlight isu. 2, highlight karya yang disoal. 3, highlight kata tugas soalan. 4, highlight watak. Itu pun jika adalah dalam soalan. Jika tiada, highlight 3 benda, isu, karya, dan kata tugas. So, katakan di contoh soalan di bawah ini, berdasarkan sajak di titian kemerdekaan karya Dharma Wijaya, bincangkan 5 nilai murni yang terdapat dalam sajak, 25 markah. So, soalan ini soalan tunggal. Kita minta pelajar highlight, baca sambil highlight. So, highlight isu. Mana isu? Isunya ialah nilai murni. Okay. Kemudian mana karya? Karyanya ialah sajak di titian kemerdekaan. Apa kata tugas soalan? Bincangkan. Ada watak? Oh, tiada. Jangan pula pergi kaji Dharma Wijaya, mentang-mentang ada nama orang. Dharma Wijaya ialah penulis. Itu tak payah. So, dalam jawapan pelajar, mereka tahu selepas mereka highlight, jawapan mereka mestilah tentang 5 nilai murni yang terdapat dalam sajak di titian kemerdekaan. Jangan bagi 5 nilai murni dalam sajak menyongsong arus. Atau tiba-tiba bagi 3 nilai murni dalam sajak di titian kemerdekaan. So, itu dia sudah ingkar kehendak soalan. Okay. So, seterusnya kita lihat bentuk soalan. Bentuk soalan dia ada 2. Pertama, soalan tunggal. Kedua, soalan pecahan. Soalan tunggal ni biasanya soalan yang paling popular. MPM suka soalan tunggal, kemukakan soalan tunggal. Soalan tunggal ialah soalan yang memperuntukkan 25 markah. Kalau soalan pecahan, jumlah markah bergantung kepada soalan. Ada diperuntukkan di hujung soalan. So, sekarang kita tengok bagaimanakah caranya untuk menjawab soalan tunggal. Soalan tunggal 25 markah, teknik menjawabnya memerlukan format. Apa formatnya? Mesti ada isi, 5 isi, dan mesti ada penutup. So, bila kita kata ada pengenalan, ada 5 isi, ada penutup, artinya pemerengganan jawapan pelajar itu ada 7 perenggan. Pengenalan, isi 1, isi 2, isi 3, isi 4, dan isi 5, yang mana kelima-lima isi ini dihuraikan dan disokong dengan contoh, diperkukuhkan dengan kesimpulan kecil. So, sudah ada 6 perenggan. 1 pengenalan, 5 isi, dan perenggan ke-7 ialah penutup. Okey, so pengenalan 3 markah. Isi 20 markah, penutup 2 markah. Okey, di bahagian pengenalan, dia memperuntukkan 3 markah. Bagaimana cara buat pengenalan? Cara buat pengenalan ini bergantung kepada skop soalan. Sama ada soalan itu memuatkan tentang isu ataupun ada watak di dalam. So, oleh sebab 3 markah, saya selalu ingatkan pelajar, 3 markah, jangan tinggalkannya langsung, jangan kamu berani tinggalkan. 3 markah buat dalam 3 ayat. Ayat pertama bagi definisi atau ciri atau fungsi karya. Tapi untuk lebih mudah, cikgu-cikgu kita terus minta pelajar bagi definisi karya. So, maksudnya ketika kita mengajar, ketika membentangkan tajuk, pelajar bentang tajuk, contohlah mereka bincangkan tajuk cerita binatang. Selain menganalisis karya itu, pelajar di awalnya perlu mengemukakan apa definisi cerita binatang, apa ciri-ciri cerita binatang, apa fungsi cerita binatang. Lepas tu barulah mereka kemukakan pembentangan analisis karya. Kenapa kita minta pelajar buat begitu? Supaya bila mereka pernah cakap benda ketika membentang dan mereka hasilkan dalam nota ringkas mereka ada definisi, maka bila mereka membuat pengenalan mereka tidak masalah. Yang penting mereka tahu, mereka hafal benda itulah. Contohnya hafalah, apa itu definisi pantun, apa definisi terombah, syair, mantra, talibun. Semua itu kena hafal lah supaya pelajar boleh guna talik. Gitu. Itu ayat pertama ya, cikgu bagi definisi karya. Ayat kedua boleh beri sinopsis
karya. Oke, sinopsis karya. Secara ringkas, tak payah buat sinopsis dalam setengah muka surat, cukup 1 ayat sahaja. Contohnya lah, jika tentang cerita binatang, nanti saya akan tayang slide saya. Sinopsis karya saya buat dalam 1 ayat. Oke, kemudian ayat ketiga, tentang ini senaraikan isi. Ayat ketiga senaraikan isi. Itu ataupun jika soalan itu ada watak, maka boleh sebut watak. Oke? Yang risau cikgu jangan bingung ya. Saya akan tayang slide seterusnya memudahkan cikgu faham. So setakat ini pengenalan Bena 3 ayat sahaja. Definisi, sinopsis, senarai isi. Okay, so sekarang kita lihat contoh soalan. Okay, kalau cikgu tengok kenapa tu ada kuning, ada merah, ada kuning, ini ialah saya highlight apa yang perlu di-highlight dalam kita membaca soalan. Apa karya dia, apa dia punya isu, apa dia punya kata tugas soalan. So berdasarkan cerita binatang hikayat Pelanduk Jenaka yang termuat dalam Permata Sastra Melayu memperlihatkan unsur positif dan negatif. Huraikan pernyataan tersebut 25 markah. So cerita binatang hikayat Pelanduk Jenaka ialah karya kajian. Unsur positif dan negatif isu, huraikan ialah kata tugas. Setelah di-highlight, pelajar pun mulalah memikirkan jawapan kan cikgu. Tapi sekarang saya di sini, saya hanya bimbing cikgu-cikgu bagaimana caranya untuk buat pengenalan dalam 3 ayat sahaja. So, macam tadi saya cakap, ayat pertama, konsep. Okey, ayat kedua, sinopsis, karya. Ayat ketiga, senarai isi. Maka akan jadilah seperti ini. Cerita binatang ialah karya yang menggunakan watak binatang sebagai watak utamanya. Itu dari segi definisi. Hikayat Pelanduk Jenaka mengisahkan Tuan Syekh Alam di Rimba selaku pemimpin di Rimba yang membantu penduduk Rimba di Sungai Tinam membunuh raksasa yang selalu menganiaya penduduk Rimba. Ini ialah sinopsis karya. Dan ayat ketiga senarai isi. Boleh lihat contoh soalan tadi, dia minta di situ unsur positif dan negatif. So kita pun benalah ayat ketiga tentang senarai isi. Antara unsur positif dan negatif dalam karya ialah bekerja sama, bijaksana, menipu, dan lain-lain. So mesti senaraikan ada positif, ada negatif. Bagi 3 saja unsur positif negatif itu pun sudah cukup cikgu. Tak payah senarai 5 ya, dan lain-lain pun cukup. Okey, itu jika soalan yang tiada watak. Ini contoh buat pengenalan untuk soalan yang tiada watak. Bagaimana kalau pengenalan yang ada watak? Okey. Watak Tuan Syekh Alam di Rimba yang termuat dalam Permata Sastra Melayu memaparkan pelbagai nilai murni. Huraikan pernyataan tersebut. So saya pun highlight Tuan Syekh Alam di Rimba. Ini ialah watak yang dikaji. Karya dia ialah cerita binatang hikayat Pelanduk Jenaka. Ini karya. Kemudian skop dia, isu dia ialah nilai murni. Kata tugas soalan, huraikan. Okey, oleh sebab di dalam soalan ini ada watak, maka bila buat pengenalan, ayat pertama, macam tadi, bagi definisi cerita binatang. Ayat kedua, beri latar belakang Tuan Syekh Alam di Rimba. Dan ayat ketiga, senaraikan isi. Ini contoh dia. Cerita binatang ialah karya yang menggunakan watak binatang sebagai watak utamanya. Tuan Syekh Alam di Rimba ialah seekor pelanduk yang berperanan sebagai pemimpin di Rimba di Sungai Tinam. Okay. Antara nilai dalam watak Tuan Syekh Alam di Rimba ialah bijaksana, berani, bertanggung jawab, dan lain-lain. So ini sudah 3 markah. Definisi 1 markah. Latar belakang watak 1 markah. Senarai isi betul 1 markah. Okey. So itu cara dia ya cikgu-cikgu untuk buat pengenalan. Setakat ni ada soalan atau tiada? Kalau tiada saya teruskan sajalah ya. Setakat ini tiada soalan di YouTube ni ya. Okey. Okey. Dan sebelah chatting pun belum ada. Okey. Mereka faham tu. Diorang sudah biasa ni Puan Wong. Okey. Teruskan. Ya. Sekarang kita beralih ke bahagian isi soalan kita masih soalan tunggal, 20 markah. So pada bahagian isi, 20 markah wajib beri 5 isi. Setiap isi diperuntukkan 4 markah, 1 markah untuk fakta, 2 markah untuk huraian contoh,
dan 1 markah untuk kesimpulan kecil. Walau bagaimanapun, penulisan isi ini, perincian isi dalam jawapan adalah bergantung kepada kata tugas soalan. Nanti kita akan pergi lebih dalam. Okey, akhir sekali untuk soalan tunggal ialah penutup, 2 markah. Bina 2 ayat, tak payah bina ayat sampai 3, 4, 5. 2 ayat sudah cukup. Ayat pertama, ayat rumusan isi. Ayat kedua, cadangan dan harapan yang dikaitkan dengan isu. Okay, so saya ambil balik contoh soalan yang kedua tadi itu, yang tentang hikayat pelanduk jenaka Tuan Rimba tu ya. So saya pun buatlah penutup, 2 ayat. Ingat cikgu, 2 ayat. Ayat pertama rumusan isi, ayat 2 cadangan dan harapan. Bila rumusan isi, gunalah kesimpulannya. Bila cadangan dan harapan, gunalah haruslah agar. Haruslah ialah cadangan, agar ialah harapan. So, ayat kesimpulannya Tuan Syed Alam di Rimba menerusi cerita binatang ini memaparkan pelbagai nilai murni yang boleh dijadikan teladan hidup. Nilai-nilai ini haruslah diterapkan dalam setiap individu agar melahirkan masyarakat yang harmoni dan dipandang tinggi. 2 markah. Tak payah buat panjang-panjang. Pendek, just nice. Okay. Itu penutup. 2 markah, 2 ayat. Tak payah buat ayat panjang. Okay, itu soalan tunggal. Sekarang kita beralih ke soalan pecahan. Bagaimana cara jawab soalan pecahan? Ini perlu diajar dengan lebih jelaslah kepada pelajar. Sebab kadang-kadang pelajar ingat cara jawab soalan pecahan sama soalan tunggal. Sebenarnya cara jawab soalan pecahan dia lebih mudah. Sebab soalan pecahan dia tidak perlu pengenalan, dia tidak perlu penutup. Pelajar cuma perlu beri isi. Tetapi isi itu sama macam soalan tunggal tadi, masih perlu dibagi huraian, dibagi contoh dan kesimpulan kecil. Dan penulisan isi itu bersama huraian dia adalah bergantung kepada kata tugas soalan. Jadi cikgu-cikgu maksudnya soalan tunggal 7 perenggan. Sebab ada pengenalan, ada 5 isi, ada penutup. Kalau soalan pecahan, just 1 perenggan. 1 bahagian sahaja, iaitu isi sahaja. Tidak perlu pengenalan, tidak perlu penutup. Jika pelajar bagi, tiada masalah. Tapi tidak markah, so dia buang masa. Okay? So next. Ini contoh soalan. Berdasarkan drama Asia Samia yang mata sastra, A. Kemukakan perwatakan Anas Samanda 5 markah, B. Huraikan 5 perjuangan Anas Samanda. So, oleh sebab soalan A itu dia kemukakan 5 markah. So, ini pentingnya kita tahu fungsi setiap kata tugas soalan. Sebab di sini kemukakan 5 markah. Apa ni 5 markah kemukakan? Adakah saya perlu beri 1 perwatakan Anas dan saya sokong dengan contoh peristiwa? Ataupun saya hanya beri 5 isi tanpa perlu sokong dengan contoh peristiwa. So kalau kita tidak tahu, pelajar tidak tahu, mereka buang masa untuk menghurai dan memberi contoh untuk soalan A ini, sebenarnya tidak perlu huraian, tidak perlu contoh pun. Hanya beri fakta. Jadi pilihlah daripada 8 yang di sini, pilih 5. Dan persembahkan jawapan dalam bentuk 1 ayat sahaja ya. Okey, yang kedua, itu habis bentuk soalan. Sekarang kita akan beralih ke kata tugas soalan. Ini sangat pentingnya kita dedahkan bagaimana cara untuk menjawab soalan berdasarkan penggunaan kata tugas yang berlainan. So, dalam KMK terdapat pelbagai kata tugas. Saya pilih yang dominan, ada 9 saya akan dedahkan di sini, iaitu bincangkan, huraikan, galurkan, jelaskan, kemukakan, nilaikan, nyatakan, bandingkan, dan bezakan. Okey, kita berbalik ke bincangkan. Soalan bincangkan, alamak, Puan di sini hujan lebat, kalau tiba-tiba putus line internet, saya minta maaf sedia-sedia ya. Biasanya kalau hujan lebat, internet akan kongkang. Okey, saya teruskan saja. Mudah-mudahan cubalah tuh, mungkin bagus tuh. saya kasih laju sajalah. Pasti boleh dengar suara jelas. Ya. Okey. So kalau untuk bincangkan dalam perenggan mesti ada 5 perkara ini. Fakta, huraian pro, huraian kontra, contoh, kesimpulan kecil.
Untuk setiap perenggan jawaban isi, mesti ada 5 benda ini. Kalau soalan huraikan, perlu ada 4 sahaja. Fakta, huraian pro, contoh, kesimpulan kecil. Bezanya dengan bincangkan ialah dalam huraikan tidak perlu huraian kontra. Tidak perlu huraian kontra. Kalau pelajar beri, dia tidak salah, tetapi tiada markah. Jadi bila tiada markah, kenapa mau beri kan? Sebab bila dia beri, artinya dia membuang masa dia untuk berfikir dan menulis. So kita cuba elakkan ini. Kita mahu pelajar maksimumkan penggunaan setiap saat yang mereka ada untuk menghasilkan jawapan yang diminta oleh soalan. Apa yang soalan minta, bagi itu sahaja. Jangan bagi yang tidak diminta. Itu huraikan. Ketiga, galurkan. Kalau galurkan, apa yang perlu ada dalam jawaban ialah fakta dan huraian contoh. Fakta dan huraian contoh. Tetapi ini sangat memerangkap. Walaupun dia fakta dan huraian contoh sahaja, setiap fakta itu harus ataupun mesti disusun secara kronologi. Bila disusun secara kronologi, artinya peristiwa ataupun fakta itu disusun mengikut urutan masa. Ibaratnya 1, 2, 3, 4, 5. Itu kronologi. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan 5, 3, 1, 2, 4. Itu tidak kronologi. Jika fakta itu tidak disusun secara kronologi, maka hanya akan diberi kepada isi tepat yang disusun secara kronologi. Sekiranya pelajar beri fakta pertama tu, kalau dari segi urutan kronologi ialah peristiwa kelima, tapi dia letak sebagai fakta pertama, maka itu terus kosong. Oke, ingat ya rekan-rekan guru, peristiwa ataupun fakta untuk soalan galurkan mesti disusun secara kronologi. Oke, so maksudnya pelajar kena mahir, kena tahu jalan cerita, binaan plot peristiwa itu bagaimana. So, kalau pelajar tidak baca teks, maka kronologi peristiwa ataupun fakta yang mereka buat itu memang akan berterabur. Dan akhirnya markah mereka hancur. Cantik rhythm dia, macam pantun. Oke, untuk jelaskan apa yang perlu ada dalam jawaban ialah fakta dan huraian contoh. Fakta dan huraian contoh. Uniknya jelaskan, kalau galurkan tadi, fakta disusun secara kronologi. Tapi kalau jelaskan, pada bahagian contoh tu harus dinyatakan sebab dan akibat. Sebab dan akibat. Oke, cikgu jangan risau, saya akan tayangkan contoh jawapan untuk setiap kata tugas ini. Yang penting cikgu faham saja dulu apa jus dalam setiap kata tugas ini ya. Untuk soalan kata tugas seterusnya, kemukakan, ini paling senang. Fakta saja, fakta sahaja. Jangan bagi lain daripada fakta. Fakta, 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 fakta. Bergantung jumlah markah. Oke, kemudian kalau nyatakan ini sama macam kemukakan. Bagi fakta sahaja ya, fakta sahaja. Oke, seterusnya kata tugas bandingkan. Kalau kata tugas bandingkan, jawapan mesti ada fakta, huraian contoh. Tidak huraian pro, tidak perlu huraian kontra. Fakta dan huraikan contoh. Tetapi di dalam bahagian fakta itu, fakta mestilah terdiri daripada ada persamaan, ada perbezaan. Itu bandingkan. Mesti ada persamaan, mesti ada perbezaan. Kalau semua isi itu tentang persamaan, maksimum isi yang diambil kira jika soalan itu soalan tunggal, 3 sahaja akan diambil kira untuk diberi markah. Itu pun isi yang tepat. Dan 3 sahaja ya cikgu, manakala 2 lagi tu dia tidak pandang sudah, tidak relevan. Sebab dia mesti ada persamaan, dia mesti ada perbezaan. So maksudnya 3 persamaan, 2 perbezaan. Atau 3 perbezaan, 2 persamaan. Kombinasi isi 3 nisbah 2. Tidak boleh bagi 4 itu
atau 1:4. Oke, cikgu, ini kena ingat ya. Dan yang paling penting lagi, selain isi itu, fakta itu mesti ada persamaan dan perbezaan. Di dalam perenggan isi dan huraian contoh tu wajib guna perkataan manakala. Wajib guna perkataan manakala. Tujuan dia adalah untuk menampakkan perbandingan itu, sama ada persamaan ataupun perbezaan itu dibuat secara langsung. So, terus nampaklah macam mana perbezaan dia, persamaan tu terus nampak ketara. Jangan buat dulu semua tentang watak A, lepas tu sudah habis cakap tentang watak A, baru buat tentang watak B di perenggan lain. Itu salah, cara menjawabnya salah. Mesti nampakkan perbandingan terus di dalam satu perenggan jawapan. Apa persamaan watak A dan watak B? Semua tu masukkan dalam satu perenggan jawapan. Okey, itu kalau bandingkannya mesti ada persamaan, mesti ada perbezaan, guna manakala pada ayat fakta ataupun dalam bahagian huraian contoh. Okey, untuk soalan bezakan, kata tugas bezakan. Oleh sebab dia bezakan, maka fakta itu tentang perbezaan sahajalah. Jangan pula bagi persamaan, tak perlu. So, kalau soalan tunggal, minta perbezaan perwatakan di antara dua watak, bagi 5 isi tentang perbezaan. Fakta itu disokong dengan huraian contoh. Okey, dan yang terakhir, nilaikan. Okey, kalau soalan nilaikan, fakta dan huraian contoh. Masih juga fakta dan huraian contoh. Cumanya, fakta ini boleh jadi semuanya positif, semuanya negatif, atau gabungan positif negatif. Okey, kalau soalan tunggal, gabungan positif negatif, nisbah isi 3:2 atau 2:3. Bergantung kepada soalannya, cikgu. Sekiranya soalan tu meminta kita menilai kepribadian positif, jadi bagi semua isi positif lah. Tapi sekiranya dia minta tentang nilaikan kepribadian negatif Cikgu Ibau, bagi semua isi itu negatif. Jangan pula bagi positif. Tetapi jika soalan itu umum, dia tanya, nilaikan kepribadian Cikgu Ibau berdasarkan cerpen di sebalik sirat makna. So, soalan itu umum. Bila soalan itu umum, maka kita boleh bagi pilihan sama ada, kita boleh gabungkan positif dan negatif. Maksudnya kita boleh bagi 3 isi positif, 2 isi negatif, atau 2 isi positif, 3 isi negatif. Okey, teruskan. Okey, itu semua tentang kata tugas ya, cikgu. So, sekarang saya akan teruskan bagaimana cara menjawab untuk setiap kata tugas ini ya. Saya harap cikgu-cikgu sudah dapat ambil poin bagaimana cara menjawab soalan untuk setiap kata tugas yang berbeza. Sekarang kita lihat bincangkan. Okey, untuk soalan bincangkan ini, saya menggunakan bahan inovasi saya iaitu Tekmen-Sprocon. Tekmen-Sprocon ini ialah akronim kepada teknik menjawab soalan pro kontra, iaitu soalan bincangkan. Okey, so bahan ini telah saya bawa ke peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa dan syukur dapat pengiktirafan lah ya. Jadi ini bahan ni saya persembahkan dalam bentuk yang sangat mudah iaitu kad imbas dan kad jawapan. So saya kad jawapan ini, kad imbas ni, uniknya bagi saya lah, benda ni simple tapi dia sangat berimpak untuk pelajar saya dan untuk diri saya sendiri. Bila saya perkenalkan cara ini, bahan ini kepada pelajar, mereka tahu bahawa di dalam soalan bincangkan mesti ada 5 perkara, iaitu fakta, huraian pro, huraian kontra, contoh dan kesimpulan. Setiap 5 unsur ini saya permudahkan pemahaman pelajar melalui penggunaan kata kunci. Saya mau mereka faham dahulu. Kamu faham dulu apa kata kunci dia, baru kamu boleh aplikasi dalam jawapan. So, contohlah, kalau fakta, kata kuncinya ini adalah bergantung kepada apa yang soalan minta lah. Kiranya soalan minta nilai,
maka kata kuncinya nilai. Kalau huraian pro ini merujuk kepada kepentingan fakta. Bila kepentingan fakta, kata kuncinya penting agar. Penting agar. Maksudnya dalam huraian pro mesti guna perkataan penting agar. Manakala huraian kontra ialah ramalan terhadap ramalan kesan jika fakta yang diberi itu tidak diamalkan. So, bila ramalan tidak diamalkan, gunalah sekiranya, pastinya, ataupun paling senang, tahun ini saya mula guna pelajar. Pelajar, kamu tak payah guna nih, sekiranya pastinya. Terus saja, tanpanya pasti. Itu pun boleh ya, terpulang dengan kesesuaian cikgu-cikgu mau guna mana yang mudah. Yang penting pada ramalan kesan ni, pada huraian kontra, pelajar dapat meramalkan apa akan jadi jika tidak mengamalkan fakta. Ini kebat. Huraian pro dan huraian kontra ialah kebat. Pelajar kita malas berfikir kebat. Tapi bila kita mula beri mereka sesuatu panduan yang mudah seperti ini, mereka mau tidak mau saya mesti fikir. Otak saya mesti berhubung. Sel-sel otak ini perlu saya hubungkan. Jadi mereka pun melatih diri mereka untuk berfikir di luar kebiasaan mereka dengan menggunakan pemikiran aras tinggi untuk hasilkan huraian pro dan huraian kontra. Di unsur keempat, contoh, pelajar perlu kemukakan watak dan peristiwa yang menyokong fakta. Jadi, kata kunci saya ialah contohnya watak. Okay. Ambil peristiwa di dalam teks yang menyokong fakta. Masukkan siapa watak yang terlibat. Siapa watak yang membuktikan fakta itu diamalkan berdasarkan karya kajian. Dan akhir sekali, mesti ada kesimpulan kecil sebagai pengukuh idea yang ditandai dengan penanda kesimpulan, cadangan, dan harapan. Penanda kesimpulan, kata kuncinya ialah jelasnya, cadangan ialah haruslah, harapan ialah agar. Okey. So, bila pelajar sudah tahu 5 unsur ni perlu ada dan kata kunci untuk setiap unsur, akhirnya dalam kad jawapan mereka dapat hasilkan seperti ini. Inilah kad jawapan. Untuk soalan bincangkan nilai yang terdapat pada watak Tuan Syekh Alam di Rimba. Okey, ini ya. Yang pertama, nilai berani. Fakta, nilai berani. Okey, pada huraian pro, apa pentingnya berani? Apa pentingnya fakta? Dalam hal ini, apa pentingnya berani? So, nilai berani penting dijadikan amalan dalam kehidupan agar melahirkan insan yang tidak gentar berhadapan cabaran. Itu ialah kepentingan. Okey, huraian kontra, kesan jika fakta tidak diamalkan. So, tadi kita kata boleh guna sekiranya, pastinya. Sekiranya berani tidak diamalkan dalam kehidupan, pastinya seseorang itu akan gentar berhadapan cabaran. Untuk pelajar yang lemah, saya latih mereka, kontrakan sahaja ayat pro kamu. Huraian pro itu kamu kontrakan. Kalau di dalam huraian pro, berani itu penting supaya melahirkan insan yang tidak gentar. Di huraian kontra, kalau orang itu tidak berani, dia akan jadi gentar. So, dia just kontradik sahaja ya. Tapi kalau pelajar yang bijak, mereka boleh cipta ayat yang lebih cantik lah daripada ini. Ini hanya contoh. Okey, itu huraian pro dan huraian kontra. Jika pelajar hanya beri huraian pro, tiada huraian kontra, berkemungkinan besar pelajar hilang markah di sini. So, kita kena pastikan pelajar asal bincangkan fakta, huraian pro, huraian kontra itu wajib. Huraian pro, huraian kontra wajib. Bincangkan sahaja yang spesial. Dia ada semua. Ada fakta, huraian pro, huraian kontra, contoh keke. Okey? So, di bahagian contoh, kita minta pelajar masukkan watak. So, wataknya adalah Tuan Syekh Alam di Rimba. Kenapa dia? Berani. So, nampak sini fakta berani. Mesti ulang fakta tu pada bahagian contoh. Sebut balik. Tuan Syekh Alam di Rimba berani. Bagaimana dia berani? Dengan berdepan dengan raksasa yang menganiaya penduduk Rimba, walaupun tubuhnya jauh lebih kecil daripada raksasa. Sang kancil tu kecil, tapi dia berani jumpa raksasa. Sedangkan hewan lain yang berbadan besar seperti badak, harimau, seladang, lari bila didatangi raksasa. So, ini sudah jelas menggambarkan contoh
untuk nilai berani. Nyatakan siapa watak, apa yang dia buat, bagaimana dia buat, dan apa kesan dia. Oke. Dan kesimpulan kecil, dalam kesimpulan kecil kita nyatakan penanda kesimpulan. Jelasnya nilai berani haruslah diamalkan oleh setiap insan. Ada haruslah, itu ialah cadangan. Haruslah diamalkan oleh setiap insan agar, ini ialah harapan, dapat mengatasi permasalahan hidup demi hidup yang lebih harmoni. Begitu. Saya latih pelajar cara menjawab soalan bincangkan menggunakan kad imbas dan kad jawapan statement sprokon saya. So, rumusannya ini sajalah ya, dalam binaan perenggan isi untuk bincangkan, pastikan setiap fakta ada huraian pro, ada kontra, contoh dan kesimpulan kecil. Oke, contoh soalan. Oke, berdasarkan sajak keris itu masih di tanganmu, bincangkan 5 message sajak. So, soalan ini soalan tunggal. Cikgu, yang saya highlight ni ialah yang tadi kita bincang ya, baca, highlight. Ini ialah karya, ini ialah kata tugas, ini ialah isu. Okay. So, untuk setiap slide saya, kalau cikgu nampak kenapa ada berwarna tu, itu ialah konsep baca dan highlight tadi. So, soalan ini soalan tunggal, perlu ada pengenalan, perlu ada 5 isi, perlu ada penutup. So, bila soalan ini soalan sajak ya, kenapa saya pilih sajak? Sebab dalam sajak, kadang-kadang pelajar selepas beri contoh, ini mereka tidak buat. Huraian contoh mereka tidak buat. Atau pelajar hanya beri huraian contoh, tapi tidak sokong dengan contoh baris puisi. Kalau soalan sajak, bincangkan, dia mesti sokong contoh itu dengan menurunkan baris asal sajak yang menyokong fakta. So, untuk fakta ini, kejujuran dalam persahabatan, huraian pro, nyatakan kepentingan kejujuran, huraian kontra, apa akan jadi jika orang tidak jujur? Okay, orang lain tidak akan percaya sama kita lah. Okay, turunkan contoh. Kemudian, huraikan contoh baris ini. Tafsir maksud ini. Lepas itu simpulkan, bina kesimpulan kecil. So, ini untuk satu perenggan isi. Untuk soalan bincangkan. Okay, so akhirnya bila dipindahkan ke bentuk penulisan, inilah cara menjawabnya. Begini ya. Ada fakta, kejujuran dalam persahabatan, ada huraian pro, penting, agar, ada huraian kontra, tanpanya pasti, ada contoh, baris, kemudian ada huraian contoh di sini, kemudian ada kesimpulan kecil yang ada cadangan dan harapan. Ada soalan kah? Tiada? Tiada ya? So di sini setakat ni tiada. Tiada, So sekarang saya turunkan contoh jawapan lengkap untuk soalan tadi itu. Kita lihat ada 7. So perenggan ini yang di atas ialah perenggan pengenalan, ada 3 ayat. Sajak definisi dia, sini 1 markah definisi, fungsi sajak 1 markah. Kemudian ini ialah senarai isi. Sorry, ada typo, kejujuran. Ini sini 3 markah. Kemudian kita lihat perenggan isi. Rakan-rakan guru yang dihormati sekalian, dalam pelajar menulis isi, kadang-kadang pelajar kita ni menulis mukadimah isi itu dengan menggunakan penanda wacana yang panjang. 5 isi, 5 penanda wacana. Contohnya kalau dia mulakan isi pertama, dia tulis antara mesej yang terdapat dalam sajak keris itu masih di tanganmu. Itu kata sajak kita. Tengok dulu ya. Ya, keris itu masih di tanganmu. Contohnya, dalam menjawab soalan ini, pelajar pun mulalah menulis jawaban mereka, ayat pertama mereka dengan antara mesej yang terdapat dalam sajak keris itu masih di tanganmu ialah, tiada masalah juga cikgu lah. Boleh, tiada masalah. Cuma, apabila mereka menulis intro isi yang begitu panjang, penanda wacananya, kita rasa mereka akan guna dalam 3 hingga 4 saat untuk menulis penanda wacana itu. 3 hingga 4 saat. Ada 5 isi, jadi katakanlah 5 saat. 5 saat untuk 5 isi itu sudah 25 saat. Itu baru satu soalan.
25 saat. Kemudian untuk 3 soalan 25 saat campur 25 saat campur 25 saat itu sudah 75 saat kalau saya tidak silap, 1 minit lebih. Okey, purata kasihlah dalam 3 minit mereka buat itu yang penanda wacana untuk setiap isi. So ini sebenarnya sangat membazirkan masa pelajar. Tidak ada markah pun untuk penanda wacana itu. Kita cukup latih pelajar menjawab dengan setiap isi tulis pertama, okay, kedua, ketiga, keempat, kelima, begitu. Tak perlu lagi tulis panjang-panjang. So kalau cikgu tengok pemerengganan saya ini, okay, isi kedua saya perjuangan ada cabarannya. Itu fakta saya. Kedua, perjuangan ada cabarannya. So fakta, perjuangan ada cabarannya. Markah sudah di situ. Kemudian cabaran hidup penting agar menjadikan hidupan itu lebih bermakna. Huraian pro, betul. Tanpanya pasti kehidupan akan terasa kosong dan tidak bermakna. Huraian kontra, betul. Markah. Okey, contohnya dia turunkan baris. Okey, betul. Markah. Penyajak menjelaskan bahawa, okey, ini dia punya huraian contoh. Betul. Okey, kesimpulan kecil. Jelasnya setiap insan perlu mendepani cabaran hidup agar melahirkan insan yang bersemangat wajah. Betul. Okey, dapat markah. Tiada masalah. Dia boleh dapat markah penuh di sini. 4, biarpun dia hanya guna perkataan kedua untuk memulakan isi. Okey? Itu kita ajar pelajar kita. Sebab pelajar kita hanya ada 40 minit untuk menjawab satu soalan. Okey, itu bincangkan. Kalau huraikan. Kalau soalan huraikan, okey, soalan yang sama tapi kata tugas dia huraikan, kita tahu kalau huraikan tidak perlu huraian kontra. Fakta, huraian pro, contoh dan kesimpulan kecil. Itu saja. Dan oleh sebab soalan ini soalan tunggal, mesti ada pengenalan, mesti ada isi, mesti ada penutup. So persembahan jawapan sama, 7 perenggan. Apa yang kita buang huraian kontra sahaja. So beginilah. So kejujuran dalam persahabatan, fakta. Kejujuran penting agar orang lain menaruh kepercayaan terhadap kita. Huraian pro, betul. Tiada huraian kontra. Saya tidak nyatakan pun di sini apa akan berlaku kalau seseorang tidak jujur. Tidak perlu, sebab ini bukan bincangkan, ini huraikan. Okey, selepas itu sokong dengan contoh baris puisi. Huraikan baris puisi itu bina dia punya pengukuhan idea iaitu kesimpulan kecil. Okey, ini contoh jawapan lengkap. Okey. Okey, kalau galurkan. Kalau galurkan, seperti yang saya nyatakan tadi, isi terdiri daripada fakta, huraian contoh. Tetapi fakta ini mesti disusun secara kronologi. Okey, ini contoh soalan sebenar STPM, kalau saya tidak silap 2019, kalau saya tidak silap. Okey, galurkan kejadian yang berlaku ke atas Rasulullah sebelum baginda wafat. Sebelum baginda wafat berdasarkan cerita, inilah hikayat peri Nabi wafat. Okey, so pelajar nampak soalan ni dia excited. Dia bilang senang. Dia pun bercakap segala-gala. Tapi dia tidak tahu, dia tidak rancang isi dia bahawa isi dia itu perlu disusun secara kronologi. So sama, masih soalan tunggal, mesti ada 7 perenggan. Pengenalan 1 perenggan, isi 5 perenggan, penutup 1 perenggan. So ini seharusnya menjadi jawapan pelajar, susunan isi pelajar. Saya hanya beri 3 ya. Peristiwa itu disusun secara kronologi. Kalau baca teks itu, hikayat inilah peri hikayat menyatakan Nabi wafat. Peristiwa pertama ialah Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat. Lepas tu hurailah, bagi tahulah siapa malaikat yang datang. Malaikat Jibril, malaikat maut. Ini bagi tahu. Lepas daripada peristiwa Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat, fakta kedua ialah perjumpaan keluarga ataupun sahabat. Lepas tu Rasulullah pergi ke masjid. So sekiranya fakta ini tidak disusun ikut kronologi, maka akan hilang begitu sahaja kerana hanya isi yang betul susunan dia akan diambil kira. Ini contoh menulis jawapan. Tiada pengenalan cikgu sebab saya cuma tayang contoh perenggan isi. Perenggan pengenalan tu cikgu faham sudah tu cara buat. Nah, sekarang ni saya bagi contoh perenggan isi. Okay, begini sahaja. Tidak perlu huraian pro, tidak perlu huraian kontra. Fakta, huraian contoh. Fakta, huraian contoh. Okey, itu untuk galurkan. Okey, ini kalau contoh jawapan lengkap, pengenalan ini
isi 1, isi 2, isi 3, isi 4, isi 5, dan penutup. Begitu, ya. Oke, kemudian untuk soalan jelaskan, kalau soalan jelaskan seperti yang telah dinyatakan, oke, ini soalan pecahan Cikgu. Kita tengok soalan ini B. So kita tengok dulu. Kalau jelaskan perlu ada fakta, perlu ada huraian contoh, dan pada bahagian contoh itu nyatakan kesan, sebab dan akibat pada bahagian contoh. So ini contoh soalan B, ya. Soalan A saya tidak tayang. Dijelaskan 4 kepincangan hidup masyarakat yang terdapat dalam drama Asia Samia yang termuat dalam sastra Melayu. So, soalan ini soalan pecahan. Bila soalan pecahan, hanya perlu beri isi. Okey, perlu beri isi. Tidak perlu pengenalan, tidak perlu penutup. Dan lihat di sini dia sudah ada bagi 4. Dia hanya minta 4 dan markah pun 16. So, cikgu-cikgu kalau 16 markah memang 4 isi. Kalau di sini dia tidak tulis pun 4, cikgu nampak 16, oh artinya pelajar mesti beri 4 isi. So, 4 kepincangan hidup. Jangan buat pengenalan, jangan buat penutup. Bagi terus jawapan 4 isi. Oleh sebab soalan ini jelaskan, kata tugasnya jelaskan, pastikan hanya bagi fakta dan huraian contoh. Okay. Contohnya begini. Fakta, masyarakat yang bersikap angkuh. Sebab soalan minta kepincangan hidup masyarakat. Bila kepincangan bagi sikap-sikap negatif sahaja. Yang negatif, itulah yang membawa kepada kepincangan. Ini sinonim dengan, kalau dia bukan soal kepincangan hidup masyarakat, dia akan cakap kritikan sosial. Itu pun sama, cikgu. Kritikan sosial, sikap negatif masyarakat. Itu sinonim. So, mungkin soalan tidak tanya kepincangan hidup, tapi dia tanya kritikan sosial. So, kritikan sosial, fakta kita masih sama. So, cara menjawab, bagi fakta, bila negatif, kepincangan hidup masyarakat, guna masyarakat yang. Wajib guna masyarakat yang. Sebab dia kepincangan hidup masyarakat. Masyarakat yang. Lepas tu, nyatakan sikap negatif dia. Yang bersikap angkuh. Okey, lepas tu sokong dengan huraian contoh. Dalam huraian contoh, kita mesti masukkan sebab dan akibat. So, lihat contoh. Misal Sagaraga adalah seorang tokoh yang angkuh dengan kekayaan, pengaruh dan kuasa yang ada padanya. Sikap ini membawa penderitaan kepada Asia Samia dan Anas Samanda. So, di mana puncanya? Puncanya, sebabnya ialah kenapa masyarakat itu sikap angkuh? Sebab dia kaya, dia punya pengaruh, dia punya kuasa. Apa akibat dia? Menyebabkan penderitaan kepada orang lain, iaitu marga Asia dan Anas Samanda. Jadi, bentuk penderitaan itu cikgu-cikgu tahu, saya tidak perlu jelaskan. Fakta kedua, masyarakat yang menggunakan pengaruh dan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri. Fakta. Okey, dalam huraian contoh, kena nyatakan sebab dan akibat. Kenapa masyarakat itu menggunakan pengaruh dan kekuasaan untuk diri sendiri? Macam mana dia buat? Okey, contoh misal Sagaraga yang amat berpengaruh dan berkuasa, menyalahgunakan pengaruh yang ada padanya dengan menafikan hak Anas Samanda ke atas tanah pusaka keluarganya. Itu contoh sikap masyarakat yang menyalahgunakan kuasa dan pengaruh untuk kepentingan diri sendiri. Apa kesan? Akibatnya Anas Samanda dan Asia Samia memusuhi Misa Sagaraga. Okay, begitulah lebih kurang cikgu. So isi 3, isi 4 saya tidak mau ulas sudah, kita mengejar masa. Yang penting cikgu-cikgu faham bagaimana cara untuk kemukakan fakta, soalan jelaskan, dan apa yang perlu ada dalam huraian contoh. Mesti ada peristiwa yang menyatakan kesan kepada orang lain. Apa kesan sikap negatif itu kepada orang lain. Okey, kalau gaya bahasa, untuk jelaskan, contoh soalan, berdasarkan sajak pertemuan di Hyde Park, dengan mengemukakan contoh, jelaskan kesan 3 gaya bahasa di atas. So, soalan ini minta kesan gaya bahasa. Dia umum, gaya bahasa dia umum. So, pelajar boleh jawab apa-apa bentuk gaya bahasa. Yang penting memang boleh dibuktikan kesan penggunaannya, kesan estetikanya. So, asonansi. Contoh, bagilah contoh asonansi. Kemudian, apa kesan penggunaan asonansi? Kesannya menimbulkan kemerduan pengucapan. Begitu. So, kalau di dalam soalan meminta kesan penggunaan gaya bahasa,
kita tidak perlu beri definisi gaya bahasa. Kita bagi fakta dia, asonansi, kita bagi contoh gaya bahasa, kesan penggunaan gaya bahasa. Tetapi jika cikgu bagi juga, pelajar cikgu tu bagi juga definisi, sekiranya fakta dia ini salah, contohlah dia tulis asonansi, tapi macam mana mau cakap? Dia tulis asonansi ataupun dia ejaan lah terutamanya. Asoasi lah. Hilang dia punya NAN. Asoasi. Kadang-kadang kan berlaku begitu. So, kalau begini, mereka sambung asoasi iaitu perulangan bunyi vokal dalam baris. Ingat ya, kita kena hati-hati jelaskan pada pelajar, asonansi dan aliterasi ialah perulangan bunyi, bukan perulangan vokal. Sebab kadang-kadang pelajar, walaupun kita ajar mereka, asonansi dan aliterasi itu ialah perulangan bunyi, masih juga apabila mereka jawab dalam peperiksaan, mereka tulis perulangan huruf. Kalau perulangan huruf, salah, kosong markah. Okey, di mana soalan yang perlu kita bagi definisi? Kalau soalan gaya bahasa yang perlu definisi, bunyi dia begini. Dengan mengemukakan contoh, jelaskan penggunaan 3 gaya bahasa di atas. Jelaskan, tiada ni ke sana cikgu, jelaskan penggunaan 3 gaya bahasa di atas. So, fakta ialah asonansi, huraian dia ialah isi asonansi, contoh dia ialah begini. So, kalau dia di sini dalam huraian dia tulis asonansi ialah perulangan huruf vokal dalam baris, kosong cikgu, kosong. So, tolong ingatkan pelajar, aso dengan ali ialah bunyi, bukan huruf, ya, cikgu. So, ini jelas. Okey, kemukakan. Kemukakan ialah bagi fakta sahaja. So, berdasarkan Drama Asia Samia dalam Permata Sastra Melayu, kemukakan perwatakan Anas Samanda 5 markah. So, soalan ini soalan pecahan, 5 markah hanya bagi isi. Nahi pengenalan he, nahi penutup he. Alright, hanya bagi isi. 5 markah, 5 isi. Okay, so pelajar pun senaraikanlah isi. Para perwatakan Anas Samanda, mencintai Asia Samia, berani, berpendirian teguh, idealis, pejuang keadilan. Semua 5 ini tulis dalam satu ayat. Jangan buat dalam bentuk point. Macam buat nota. Nahi he ya. Buat dalam satu ayat. Contohnya begini. 5 perwatakan Anas Samanda ialah Anas Samanda mencintai Asia Samia, berani, berpendirian teguh, idealis, dan seorang pejuang keadilan. So, satu markah di sini mencintai Asia Samia, 1, berani 1, 2, berpendirian teguh lagi markah, idealis, pejuang keadilan pun markah. So, 5 markah penuh. Itu caranya ya. Okey, nyatakan sama macam jawab kemukakan. Nahi he pengenalan he, nahi he penutup he, hanya beri isi he. Isi sahaja. 3 markah, 3 isi. Nyatakan watak Asia Samia. So, isi buat dalam satu ayat, jangan buat dalam bentuk point. Ini antara watak Asia Samia. Cantik. Okey, Asia Samia, jangan lupa ingatkan pelajar, pastikan tulis nombor soalan. Soalan A. Asia Samia ialah merupakan kekasih Anas Samanda, anak gadis kepada Tuan Setiawan Tanjung dan Puan Suari Alimin, dan seorang yang cantik, 3 markah. Okey, bandingkan. Bandingkan, macam saya sudah cakap tadi, fakta mesti ada persamaan, mesti ada perbezaan, guna perkataan manakala untuk menunjukkan perbandingan secara langsung. Okey, untuk soalan ini, cikgu baca, dia minta bandingkan watak marga dan Anas Samanda 25 markah. Saya rasa cikgu sangat dekat dengan soalan ni. Soalan ni adalah soalan STPM 2020, semester 1 2020. So dalam jawapan, soalan ini soalan tunggal, 25 markah. Pastikan ada pengenalan, pastikan ada 5 isi, pastikan ada penutup. Oleh sebab 5 isi, soalan ini tentang bandingkan. Pastikan ada isi itu daripada 5, mungkin 3 persamaan, 2 perbezaan,
atau 2 persamaan, 3 perbezaan. Oke, so dari segi persamaan, kalau persamaan mesti guna kedua-duanya dalam ayat fakta. Kedua-duanya mencintai Asia Samia. So, perkataan manakala tadi untuk menampakkan perbandingan langsung, kita akan guna di bahagian huraian contoh. Oke. Oke, kedua-duanya mencintai Asia Samia. Kedua-duanya mencintai gadis yang sama, yaitu Asia Samia. So, contohnya, Marga mencintai Asia Samia dalam diam dan tidak berani menyuarakan isi hatinya kepada Asia Samia kerana tahu dirinya tidak setanding dengan Anas Samanda. Manakala. Okey, ini yang kita panggil perbandingan langsung. Sebab sini terus kita bandingkan dengan Anas. So, gunakan manakala. Manakala Anas Samanda merupakan kekasih Asia Samia. Begitu. Kalau persamaannya. Okey, persamaan yang kedua. Kedua-duanya lahir dalam keluarga yang miskin. Contoh, ayah Marga tidak pernah ke sekolah dan buta huruf, mati di penjara kerana menentang Misa yang cuba merampas tanah milik keluarganya. Manakala, ini perbandingan langsung, Anas Samanda merupakan seorang yang miskin dan hidup menderita kerana tanah pusaka milik keluarganya cuba dirampas oleh Misa Sagaraga. Okey, so cikgu di sini saya bagi 2 persamaan. Sekarang isi ketiga saya akan bagi perbezaan. So, kalau isi perbezaan, perkataan manakala guna dalam fakta dan perbandingan fakta itu mesti secara langsung. Okey, lihat. Anas seorang yang romantis, manakala Marga seorang realis. So, nampak? Anas romantis, Marga realis. So, contoh pun mesti nampakkan secara langsung. Anas Samanda, okey, sini cikgu boleh tambah ya. Sepatutnya saya ada tulis di sini, Anas Samanda seorang romantis kerana berkeras mahu mempertahankan haknya ke atas tanah milik keluarganya daripada dirampas oleh Misa Sagaraga, manakala Marga berpegang kepada seorang yang realis, tambah ya cikgu, manakala Marga seorang realis kerana berpegang kepada realiti hidup bahawa orang miskin sepertinya dan Anas tidak akan pernah mampu menentang Misa Sagaraga yang kaya, berkuasa dan berpengaruh. So, sini saya minta maaf, sepatutnya dalam huraian contoh masukkan fakta tu ya. Anas Samanda seorang romantis kerana, manakala Marga seorang realis kerana. Pastikan cikgu masukkan ya. Okey. So boleh nampak di situ perbandingan itu secara langsung sebab perbezaan sikap. Okey. Isi keempat. Anas Samanda seorang yang berani. Manakala Marga seorang yang penakut. So lawan sifat tu. Seorang berani, seorang penakut. Kalau di sini ditulis Anas Samanda seorang berani, Marga seorang penyayang, kosong marka, tiada marka. Sebab perbandingan tidak secara langsung dan jelas. Okey? Berani lawannya takut. Kenapa pula berani tapi seorang penyayang? So dia tidak betul. Bila fakta salah, cikgu-cikgu ini kena ingatkan pelajar. Kalau fakta salah, semua sekali akan salah. Huraian contoh pun tidak akan dapat markah. So bayangkan kalau soalan tu soalan bincangkan. Fakta salah, huraian pro betul. Huraian kontra betul. Contoh tiba-tiba betul. Kesimpulan kecil betul, tapi fakta salah. So, kosong markah. Pendek kata, untuk dapat markah, fakta mesti betul. Kepala mesti betul, barulah badan tu betul. Kalau kepala sudah salah, badan pun salah. Tiada markah lah. Tapi kalau fakta tu betul, huraian salah, contoh salah, kesimpulan kecil salah, markah masih diberi untuk fakta. Sekiranya fakta itu betul, huraian pro, huraian kontra salah, sekiranya lah ya, kosong markah untuk huraian pro, fakta masih betul, contoh tiba-tiba betul, contoh masih diberi markah, kesimpulan kecil betul, dapat markah di sana. So, masih layak dapat markah, yang penting faktanya betul. Oke, ini saya habiskan. Oke, so ini contoh penulisan jawapan lengkap untuk soalan bandingkan. Okay.
Tengok sajalah cikgu. Okey, di sini ini pengenalan, ini persamaan. Okey, pastikan guna kedua-duanya. Bila contoh baru guna manakala. Okey, persamaan kedua-duanya. Okey, saya guna persamaan. Okey, bila masuk perbezaan, okey, boleh mula dari segi perbezaan anak Semanda seorang romantis. Okey, manakala. So masukkan terus manakala. Nampakkan terus. Okey, cikgu. Dan akhir sekali kesimpulan 2 ayat. Okey. Ayat 1 rumusan isi, ayat 2 cadangan harapan. Okey, itu bandingkan. Kemudian kalau bezakan. Okey, seperti yang kita nyatakan tadi, kalau bezakan isi dia fakta hanya tentang perbezaan dan guna perkataan manakala. Contoh soalan yang tadi cuma saya ubah daripada bandingkan, saya jadikan dia bezakan. So oleh sebab soalan ini soalan tunggal, maka perlu ada format, mesti ada pengenalan, 5 isi penutup. Okey, oleh sebab dia perbezaan, semua 5 isi kita adalah tentang perbezaan. So, ini contoh isi ya, pengenalan saya tidak bincang. Anak Semanda seorang romantik, manakala Marga seorang realis. Cara jawab sama macam perbandingan tadi untuk isi perbezaan ya, cikgu-cikgu. So, saya tayang sajalah. Yang ni saya harap cikgu-cikgu boleh faham. Jika tidak faham, nanti boleh tanya ya. Saya habiskan dahulu untuk yang seterusnya, nilaikan. So, kalau nilaikan, seperti yang saya nyatakan tadi, isi terdiri daripada fakta dan huraian contoh. Okey, dan fakta itu boleh jadi semua isi positif atau semua isi negatif ataupun gabungan positif dan negatif. Cumanya dia bergantung kepada kehendak soalan seperti yang saya ada nyatakan di awal-awal tadi. Okey, katakanlah ini, okey, sebelum itu. Kalau isi itu berupa gabungan positif dan negatif, pastikan isi seimbang. 3:2 atau 2:3. Jangan 1:4 atau 4:1. Nanti kesian pelajar hilang markah. Okey, so soalannya. Berdasarkan drama Asia Samia yang termuat dalam Permata Sastra Melayu, nilaikan perwatakan marga. So, nilaikan perwatakan marga. Soalan tunggal. Maaf cikgu, soalan saya kebanyakan soalan tunggal. Sebab MPM suka bagi soalan tunggal. Okey, so pengenalan 3 markah, isi 20 markah, 5 isi, kemudian penutup 2 markah. Okey, ada perenggannya sebab soalan tunggal. So, bagaimana cara jawab? Okey, so kita lihat isi soalan kita ni. Nilaikan perwatakan marga. So, umum. Bila umum, boleh bagi gabungan positif dan negatif. So, cikgu tengok isi saya bertanggungjawab, positif, realis, positif. Okey, dan negatif dia saya beri penakut, suka memendam perasaan atau kurang keyakinan diri. Begitu. So, saya bagi 3 positif, 2 negatif. Okey, selesai ya. So, sebagai rumusannya, sebelum pelajar jawab soalan, pelajar kenalah berdoa, minta Tuhan, tolonglah, mohon ketenangan perasaan. Sebab di Dewan Peperiksaan tu memang akan nervous, gila, panik. So, untuk mengelakkan pelajar tu diserang panik, pastikan sebelum diberi soalan tu sudah mulalah berdoa, ya Tuhan. Doa simple, ikut cara masing-masing. Tolonglah beri saya ketenangan pikiran, bimbing saya supaya saya boleh faham kehendak soalan, tahu apa yang saya beri dan dapat menjawab soalan ini sesuai dengan kehendak soalan dan moga dengan izinmu saya lulus dengan cemerlang. Amin. Baca soalan baik-baik, teliti kehendak soalan, pilih soalan yang senang. Jangan pilih soalan yang, saya ingat, tapi tidak tahu apa isi. Pilih soalan yang dekat di hati. Mana yang dekat di hati mudah dijawab. Lepas tu jangan lupa senaraikan isi. Penting senaraikan isi. Jangan terus menjawab. Kalau terus menjawab akan berlaku proses lupa isi dan isi berulang. So senaraikan isi ini sangat penting supaya pelajar ada garis panduan isi. Okey, saya ada 5 isi ni. Okey, dan dia menulis jawapan berdasarkan isi demi isi. Kalau dia tidak senaraikan isi, dia boleh bagi isi yang berulang. Ini saya jumpa dalam peperiksaan sebenarnya. Pelajar beri isi yang berulang. So sayanglah tiada markah. Okey, kemudian semasa menjawab, pastikan jawapan itu mematuhi format jawapan.
mematuhi kehendak soalan, mematuhi format isi, mematuhi had jawaban, dan tetapkan had masa untuk setiap soalan. Dan selepas selesai jawab, jangan terus hantar. Biarpun pengawas tu minta, masa sudah habis, sila berhenti menjawab. Teruskan menulis. Teruskan menulis, kalau belum lagi pengawas datang pergi meja, semak setiap jawapan itu, kemudian jika ada kesalahan, betulkan kesalahan tersebut pada saat-saat akhir. Bacaan semakan ni penting, sebab kadang-kadang, oi, salah. Kita ada masa untuk buat pembetulan. Kemudian susun jawapan ikut urutan. Susun skrip jawapan itu ikut urutan, ikat dengan baik, dan kemudian hantarlah pengawas. Itu sahaja dari saya. Oke, tadi Oke, itu saja dari saya. Sebenarnya tadi saya ada pantun, tapi tidak sempat baca sebab mengejar masa. Jadi saya akhiri sesi perkongsian seni dengan serangkap pantun. Bunga melur, bunga dahlia, harumnya rasi, mekar seikat. Salam dihulur buat semua, ilmu dikongsi, moga bermanfaat. So, sekian saja dulu dari saya untuk perkongsian subjek kesusastraan Melayu komunikatif, dan terima kasih. Jika ada sebarang soalan boleh tanya ya. Oke. Oke, terima kasih diucapkan kepada Puan Koni atas perkongsian tadi ya. Cikgu Yati. Puan Yati. Ya, Wak. Ada soalan di tepi sana tuh, saya sudah copy and paste. Oke. Oke, di sini ada soalan. Oke, adakah soalan yang menggunakan kata kunci nilaikan? Perlukah calon menjawab soalan kepada pendirian sama ada setuju atau tidak? Atau mesti ada kedua-duanya sekali? Itu soalan tadi. Oh, soalan nilaikan, perlu menyatakan pendirian. Okey, terima kasih soalan. Kalau dalam soalan tu memang meminta pendirian calon, jadi calon boleh nyatakan pendirian mereka. So macam tadilah kan, sama ada positif atau negatif atau kombinasi positif negatif. Sekiranya calon menyatakan pendirian mereka itu bersetuju sepenuhnya, seharusnya mereka boleh sokong pendirian mereka itu dengan 5 bukti yang jelas dan tepatlah. Maksudnya pendirian mereka masukkan sebelum isi. Tapi jika mereka beri pendirian mereka setuju dan kurang bersetuju, maka kombinasi isinya ialah 2 dan 3 lah. Yang penting bergantung dengan kehendak soalan. Adakah soalan itu pelajar boleh kemukakan bukti, 5 bukti itu bersetuju sepenuhnya atau tidak bersetuju sepenuhnya atau bersetuju dan tidak bersetuju. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Puan Koni. Ada soalan lagi dari YouTube, Wong, ada? Setakat ini satu saja tadi yang sudah jawab oleh Puan Koni. Oh, oke. Jadi cikgu-cikgu yang lain boleh kemukakan soalan, terus buka mic ataupun boleh type di ruang chat kita ya. Ada soalan nih, Puan. Ya, satu fakta yang kita jelas tadi ya tentang kuasai teks. Kalau kesastra Melayu dia mesti kuasai teks. Ya, Bacanya betul. pun dia akan dia mesti kuasai teks ya. Betul Puan. Kalau tidak kuasai teks memang tidak boleh baca, tidak boleh jawab. Tidak berminat dengan teks ni dah, macam mana itu? Kalau ini berlaku Puan, terutama untuk semester 2. Sebab semester 2 pelajar perlu menganalisis 2 buah teks, satu Sulalatus Salatin Sejarah Melayu yang menggunakan sepenuhnya bahasa Melayu klasik, dan yang kedua novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Itu bahasa Melayu moden. Pelajar boleh di peringkat awal, mereka kata mereka tidak, cikgu macam mana mau baca, macam mana mau faham. Jadi ini terpulanglah dengan guru, macam mana cara dia untuk tackle hati pelajar supaya baca dan faham cerita. So kalau macam saya, cara saya ialah
mereka duduk exam semester 1 tuh kalau biasanya sebelum PKP ialah pada bulan November dan akhirnya Disember, dan lepas tu mereka cuti hingga Januari. Jadi apa saya buat? Sebelum mereka duduk exam Sem 1 itu, saya sudah bagi buku teks. Mereka sudah beli, saya serah. Lepas tu saya cakap, selepas kamu exam STP Sem 1, kamu mesti baca setiap bab ini, buat sinopsis setiap bab sampai habis untuk Sulalatus Salatin saja dulu. Sebab Sulalatus tu dia ada 15 bab, setiap bab dia ada lebih kurang 8, 9, ada yang 10 subbab. Jadi pelajar memang sukar baca. Tapi saya kata, jangan kamu set dalam hati kamu Sulalatus itu susah difahami dan boring. Kamu percayalah dengan cakap cikgu. Bila kamu baca Sulalatus Salatin itu berulang-ulang kali, kamu akan jatuh cinta dengan Sulalatus Salatin. Kamu akan rasa Sulalatus Salatin adalah karya yang terhebat, yang terbaik, malah lebih baik daripada novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Macam mana cikgu? Macam mana cara kami mau paham? Senang saja. Pertama kali, buku teks Sulalatus tu kamu tidak boleh baca satu kali. Satu subbab tu, satu cerita tu, kamu mesti baca paling kurang 3 kali. Bacaan pertama, kamu dapatkan gambaran peristiwa. Bacaan kedua, kamu highlight buku kamu tu. Kamu conteng. Jangan sayang dengan buku. Conteng. Guna pen kah, guna highlighter. Highlight peristiwa-peristiwa penting, watak-watak penting yang kamu jumpa dalam kamu punya bab itu. Bacaan ketiga, kamu baca apa yang kamu sudah highlight. Okay. Bila kamu sudah baca 3 kali, mustahil kamu tiada gambaran peristiwa di sini. Lepas tu, selepas kamu baca kali ketiga, masih belum jelas, baca buku sinopsis, buku ulasan. Baca buku ulasan tu, lepas tu sudah baca buku ulasan, kamu dapat gambaran buku ulasan, baca balik buku teks kamu yang kamu sudah highlight. Confirm kamu akan faham itu cerita. So, cara ni saya amalkan pada pelajar saya dari batch pertama sehinggalah sekarang batch kohort ke-7. Bila saya tanya dia orang, macam mana kamu rasa Sulalatus? Cikgu, Sulalatus is the best, cikgu. Paling best, cikgu. Suka baca. Mereka faham jalan cerita. Macam mana SBKL, novel SBKL. Cikgu boringnya tidak suka. Jadi mereka kan cerita yang senang difaham guna bahasa Melayu moden. Mereka tidak suka. Tapi cerita Sulalatus yang sukar untuk dibaca, akhirnya itu yang mereka suka. So kita kena pandai tackle hati pelajar lah sebenarnya. Macam mana cara kita permudahkan cara mereka untuk dengan ikhlas, dengan rela baca teks tu. So itu cara saya lah. Cikgu Yati ada 2 lagi soalan di sana chatting. Ya, ada 2 soalan. Terima kasih tadi Puan Koni tentang macam mana untuk mendekati pelajar yang tidak suka baca ni, Sulalatus Salatin. Okey, soalan yang seterusnya. Kalau soalan yang menggunakan kata kunci sejauh manakah, bagaimana pula perlu? Okey. Kalau boleh, sejauh manakah ni, siapa yang soal ya? Boleh saya tahu Kak Puan? Dari YouTube ni, dari Dari YouTube. YouTube. Okey, kalau soalan sejauh manakah, biasanya kita akan lihat sama ada berjaya ataupun tidak. So, kita kena nyatakan pendirian lah. Dalam kita punya isi itu, sebelum kita kemukakan isi, di awal isi kita nyatakan pendirian. Contohlah soalan, sejauh manakah Sultan, ini saya pergi pula ke semester 2, sejauh manakah Sultan Mahmud Shah digambarkan sebagai seorang sultan yang berkepribadian negatif. Contoh soalan sahaja ya, saya permudahkan sahajalah bagaimana cara sejauh manakah tu, soalan sejauh manakah tu dijawab. Kalau soalan tu tanya sejauh manakah Sultan Mahmud Shah itu digambarkan seorang yang mempunyai kepribadian negatif, so kita kena sejauh manakah Sultan Mansur Shah digambarkan sebagai, apa soalan saya tadi ya? Seorang yang berkepribadian negatif. So kalau soalan berkepribadian negatif, so pelajar boleh bagi pendirian setuju, semua negatif, atau tidak setuju, ataupun gabungan setuju dengan tidak setuju. Bergantung kehendak soalan. Okey, so kalau pelajar itu bersetuju, dia kata memang Sultan Mahmud Shah seorang yang berkepribadian negatif,
maka dia akan sokong apa 5 isi dia yang menggambarkan kepribadian negatif. Contoh, pendendam, bertindak terburu-buru, mementingkan hawa nafsu, begitu. Dan lepas tu bagi lagi lah, pilih kasih, apa lagi, dan bagi lagi lah isi kelima. Itu kalau dia bersetuju lah. Kalau dia tidak bersetuju, maksudnya dia akan melihat Sultan Mahmud Shah sebagai seorang yang berkepribadian positif. Jadi dia akan nyatakan pendirian dia bahwa dia tidak bersetuju Sultan Mahmud Shah itu seorang yang negatif semata-mata. Dia akan bagi 5 isi positif. Contoh, merendah diri, mementingkan ilmu, penyayang, lepas tu menepati janji dan sebagainya lah. Atau pilihan ketiga dia boleh kata dia setuju dan tapi pada masa yang sama dia juga tidak bersetuju. So dia gabung positif dan negatif dia lah, begitu. Saya mohon maaf lah kalau cara penerangan saya tidak jelas ya. Adakah itu menjawab soalan? Ya, kita harap menjawab soalannya tadi sebab itu soalan dari YouTube tadi. Jadi ada soalan lagi nih Puan Koni. Adakah pelajar kena memberikan fakta lain selain daripada menyokong kepada pernyataan yang diberikan dalam soalan yang diberikan? Saya agak kabur dengan soalan ini. Ya, saya pun agak kabur dengan soalan itu. Ya, apa soalan dia Puan? Saya salin dulu. Itu tadi yang soalan yang kedua tuh Cikgu Yati. Dia sambung dengan yang pertama tadi tuh. Oh, dia bersambung dengan soalan bersambung. Oh, jadi mungkin tadi mungkin sudah jawablah soalan-soalan tadi tuh. Oke. Ada soalan lain lagi, Cikgu? Saya tengok dulu. Sangat dia kata Cikgu Noraida tuh daripada YouTube. Cikgu Noraida. Cikgu Noraida, tapi dia kata sangat jelas sudahlah. Oke, terima kasih. Okay. Ada satu lagi, nanti saya copy. Ini mungkin satu lagi soalan daripada YouTube. Oke, sekejap. Saya paste di sini. Mungkin Cikgu Yati boleh bacakan. Oke, soalan dari sini. Assalamualaikum dan salam hormat penceramah. Okay. Untuk contoh dalam puisi, bagaimana cara yang paling tepat atau baik sebab pelajar ada kecenderungan untuk memetik contoh secara keseluruhan puisi atau sebahagian. Oke, itu soalannya dia, kalau ikut pemahaman saya, pertanyaan Cikgu ni ialah bagaimana cara untuk menurunkan contoh baris puisi. Adakah perlu ambil satu rangkap atau boleh ambil baris-baris tertentu? Betul kah? Begitu kah ya? Kalau pemahaman saya itu soalan Cikgu ni lah. So kalau untuk menurunkan contoh puisi, sebenarnya calon tidak perlu salin satu rangkap keseluruhan untuk menyokong fakta. Calon boleh ambil beberapa baris. Ini untuk bukan gaya bahasa ya, ini untuk nilai, persoalan, message, lebih kurang begitulah. Pelajar boleh ambil contoh beberapa baris, asalkan baris itu memang menyokong fakta. Katakanlah dalam rangkap tu, okey, saya pergi sinilah ya. Okey, ni. Okey, katakan ini. Okey, persoalan ini message dalam soalan minta tentang message dalam sajak keris itu masih di tanganmu. Okey, kuraikan 5 message sajak keris itu masih di tanganmu. So dalam jawapan, okey, saya lihat tayangkan contoh jawapan. Okey, katakanlah sudah bagi fakta, sudah bagi huraian pro, maka menurunkan contoh, pelajar boleh ambil mana-mana baris yang menyokong fakta. Macam fakta saya ini, perjuangan ada cabarannya. Saya tidak ambil seluruh rangkap dalam sajak ini ya. Kalau sebenarnya dalam teks, 1, 2, 3, 4 baris ni adalah sebahagian daripada 8 atau 9 baris dalam rangkap asal.
So tidak perlu ambil semua rangkap. Boleh ambil mana-mana baris yang menyokong fakta. Tapi kalau pelajar ambil semua rangkap, ada masalah. Yang penting rangkap baris sebenar yang menjadi contoh tu, yang benar-benar betul itu, yang ini ada di dalam keseluruhan rangkap. So optional lah artinya. Boleh ambil seluruh rangkap atau boleh ambil mana-mana baris yang menyokong fakta. Saya harap menjawab soalan. Okey, terima kasih. Maksudnya kalau pelajar itu mempunyai tahap penakulan yang tinggi, dia boleh mengingat keseluruhan teks puisi itu, maksudnya dia boleh ambil lah. Dan pelajar boleh ambil bahagian yang dia ingat sahaja. Ya, sebenarnya kalau untuk soalan sajak, pelajar tidak payah hafal itu sajak sebab teks sajak itu akan diberi dalam soalan. So mereka boleh kenal pasti contoh untuk fakta mereka berdasarkan teks sajak yang dibekalkan dalam soalan. Dia ada dalam soalan. Pelajar tidak payah main hafal. Okey, saya rasa itu sudah menjawab ya untuk soalan yang tadi itu. Ada lagi soalan, Wong, dari YouTube? Sekejap, ada satu lagi. Selamat petang Puan Connie. Jika pelajar menjawab lebih daripada 5 fakta dalam soalan tunggal, ada jawapan itu juga akan diperiksa atau akan diberi markah. Ini soalan yang terima kasih soalan. Beginilah, bergantung kepada pemeriksa lah, Tapi begini, sebagai calon seharusnya beri apa yang diminta. Kalau soalan tunggal, sepatutnya bagi 5 isi. Okey, 5 isi. So bagilah 5 isi. Jangan bagi 6, jangan bagi 7. Sebab bila kita di tingkatan 6, kita menjawab soalan, kita mahu orang tahu. Kita yakin dengan jawapan kita. Kita yakin dengan apa yang kita beri. Kalau pelajar tu bagi 6, 7 isi, nampak di situ dia tidak yakin dengan jawapan dia ragu-ragu. Saya bagi ekstra lah, mana tahu yang nombor 5 tu salah, nombor 6 ni mungkin betul. Okay, so macam yang saya katakan tadi, bergantung dengan pemeriksa. Pemeriksa boleh semak, bergantung dengan budi bicara, dia semak ataupun dia tidak semak. Itu terpulang dengan pemeriksa lah, sebab setiap pemeriksa skrip jawapan bukan hanya 70 naskah untuk disemak dalam masa 2 minggu. Mau dekat 200 naskah dalam masa 2 minggu untuk disemak. So pesan untuk calon, jawab ikut jumlah isi yang diminta. 5 lah. Tapi kalau kamu mau juga bagi lebih, mau bagi 6, mau bagi 7, pastikan isi pertama hingga isi kelima itu adalah isi yang paling terbaik kamu. Okey, jadi biarlah isi ke-6 ke-7 tu isi lemah. Supaya kalau pemeriksa baca, dia akan baca yang 5 di atas tu. Kalau dia tidak baca ke-6 dan ke-7 tu pun, 5 di atas kamu adalah yang terbaik. So, itu jawapannya lah. Sebaik-baiknya jawab setakat yang diminta. Kalau mau juga jawab lebih, pastikan isi yang 5 isi utama tu adalah disusun mengikut yang terbaik, keutamaan. Masalahnya kan, kalau pelajar bagi isi lebih, satu lagi kan, pelajar akan buang masa di situ. Akhirnya mereka tidak dapat selesaikan jawapan untuk soalan lain. Sebab 40 minit sahaja untuk satu soalan, mana mungkin mau jawab 7 isi dalam masa 40 minit. Itu adalah sangat mustahil. Masa sangat suntuk, tidak mungkin dapat. Tapi cubalah. Ingat, satu lagi, terima kasih soalan ni. Dalam kamu menjawab, pastikan tulisan itu jangan cakar ayam. Jangan cakar ayam. Pastikan tulisan itu kemas jelas dan saiznya besar sesuai untuk dibaca oleh pemeriksa. Dan tak payah buat pantun lah di bawah tu, minta kesian. Tak payah. Buang masa. Okey, itu saja dari saya untuk soalan tadi. Okey, saya nampak itu saja soalan yang ada di YouTube lah. Okey, teruskan Cikgu Yati. Okey, terima kasih Wong. Ada satu lagi tentang memahami kata tugas itu ya tadi. Tentang kata tugas yang perlu dalam soalan. Adakah setiap semester itu
akan ada soalan-soalan yang memang berbeza. Soalan yang Kata tugas. berbeza tentang kata tugas itu untuk setiap teks yang Oh, diberikan. oke, oke, saya paham. Terima kasih soalan. So, penggunaan kata tugas dalam soalan itu adalah pelbagai ya. Tidak mustahil dalam setiap semester pelbagai kata tugas ini akan keluar. Kalau kalau untuk semester 2 lepas, STPM semester 2 lepas, kebanyakan kata tugas dia hanya soal huraikan. Tiba-tiba, macam pertama kali saya rasa saya tidak nampak ada bincangkan. Kemudian sebab 6 soalan kan, 6 soalan, jadi dalam 6 soalan tu tidak mustahil akan dia gunakan beberapa kata tugas soalan yang berbeza di dalam soalan. So, itu sebab kita sebagai guru perlu bimbing pelajar untuk menguasai kata tugas yang berbeza dan bagaimana cara jawab untuk setiap kata tugas. Supaya jika pelajar jumpa kata tugas ini dalam soalan, mereka tidak gelabah, tidak panik. Mereka tahu kalau jelaskan apa yang saya perlu beri. Kalau galurkan apa saya perlu beri. Ya, begitulah jawabannya. Maksudnya setiap pelajar tuh dia perlu mahir, rajin lah buat latihan kan untuk Iya, kata tugas yang betul. pelbagai nih. Iya. Contohnya galurkan, dia kena paham apa maksud galurkan itu kan. Ya betul Puan. Saya cadangkan para pelajar buat nota kecil untuk menghasilkan kata tugas khas untuk kata tugas kemukakan apa dia punya poin, kalau jelaskan apa dia punya poin. So nota kecil tu mereka sentiasa bawa kemana-mana, so mereka akan sentiasa tengok okay. So bila guru bagi soalan latihan, satu soalan yang sama boleh diubah menjadi menggunakan kata tugas yang berbeza. So sebenarnya pelajar menggunakan pemahaman yang sama, cuma aplikasi teknik yang berbeza berdasarkan kata tugas soalan. So, guru boleh ambil cara begitulah. Soalan lebih kurang cuma kata tugas berbeza. Macam tadilah saya bagi soalan tentang watak Anas Samanda dengan Marga. Saya buat soalan perbandingan, saya buat soalan bezakan. Saya buat juga soalan nilaikan. Kata tugas, 3 kata tugas yang berbeza untuk bentuk soalan yang lebih kurang. Terima kasih. Oke, terima kasih atas penjelasan itu tadi ya. Ada lagi Wong soalan di ruangan chat ini macam tiada sudah. Tiada sudah Kak, Cikgu Yati, tiada sudah. Boleh teruskan yang lain. Jangan lupa postkan itu apa, saya sudah bagi tahu tadi itu. Oke, thank you. So, saya boleh stop sharing lah kan nih Puan? Ya, boleh. Terima kasih. Thank you, Connie. Sama-sama. Saya harap saya ingin ambil kesempatan untuk mohon maaf jika ada sebarang kekurangan, kesilapan sepanjang saya mengendalikan sesi perkongsian ini ya. Segala kelemahan itu datangnya dari saya, yang baik itu datangnya dari Tuhan. Terima kasih Puan Connie, perkongsian yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Oke, rakan-rakan guru yang di YouTube live, boleh scan ya barcode ini untuk kehadiran. Terima kasih kepada Puan Connie atas pembentangan itu tadi.
dan kita mengharapkan kita dapat input yang banyak tadi tentang kesusastraan Melayu dan tips untuk pelajar kita menguasai teks, untuk menguasai kata, memahami kata tugas itu adalah, saya rasa itu sudah cukup baik perkongsian daripada Cikgu Connie tadi. Untuk mengakhiri kita Wong, ada apa-apa dari moderator yang lain? Helen? Setakat ini saya okey. Cuma ucapkan terima kasih kepada Puan Connie kerana memberi ceramah hari ini yang perkongsian amat sangat bermakna kepada subjek ini. So dalam YouTube tadi ramai yang memuji Puan Connie lah. Jelas dan sangat jelas dan perkongsian ini bermanfaat. Itu yang saya perlu sampaikan ya. Saya sampaikan daripada YouTube. Okay, thank you. Cikgu Yati, sambung. Okay, sebelum kita menutup untuk petang ini, suka saya ingatkan bahawa sesi perkongsian amalan terbaik untuk esok untuk esok maklumkan kepada rakan-rakan guru yang berada di sekolah cikgu-cikgu. Esok kita ada perkongsian subjek pengajian perniagaan dan subjek sejarah pada sebelah petang. Pengajian perniagaan tu sebelah pagi dan sebelah petang tu subjek sejarah. Kita ada pembentang-pembentang lagi dan diharapkan guru-guru tu akan masuk awal untuk kita supaya kita dapat memulakan tepat pada waktunya. Okay. Saya rasa hanya itu yang saya perlu maklumkan tentang esok, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran rakan-rakan guru pada petang ini. Semoga ilmu ini kita manfaatkan dan memberi satu impak yang tinggilah kepada pelajar-pelajar yang mengambil subjek kesusastraan Melayu ya. Kita mengharapkan adalah input yang kita boleh bawa ke sekolah-sekolah, dan saya mohon maaf sekiranya tidak ada kelancaran, ada kesilapan bahasa pada petang ini kepada rakan-rakan guru sebagai moderator kita. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada esoknya, dan mohon maaf sekiranya ada kekurangan di pihak penganjur. Saya wakil dari rakan-rakan moderator, dan segala kelebihan itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kekurangan itu daripada pihak saya sendiri sebagai moderator, dan insyaallah kita akan berjumpa lagi pada esok untuk subjek pengajian perniagaan dan subjek sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum. Cikgu. Ya. Halo. Ya. Cikgu Nurhayati, boleh saya ingin tambah sikit boleh? Boleh. Salah dulu iklan boleh? Okey, di kesempatan ini saya ingin memaklumkan, mewar-warkan kepada semua rakan guru KMK di luar sana. Saya ada buka channel KMK STPM dan saya ada kongsi pelbagai koleksi bahan pengajaran di channel YouTube saya. Jadi kepada rakan-rakan guru bolehlah bertandang ke channel YouTube untuk melihat bahan dan menggunakan bahan-bahan PDPC saya. So mungkin link saya, channel saya share, saya tayang sekejap ya. Boleh kan Puan? Boleh. Boleh Puan, sekejap ya Puan. Ini untuk manfaat anak-anak didik. Di dalam tu ada lebih kurang 47 koleksi bahan pembelajaran khusus untuk semester 1 dan semester 3. Ada juga tentang bahan inovasi saya, Tekmens Prokon, dan juga untuk teknik Jom Kuaci, bahan inovasi terbaru saya. So boleh dilihat. Boleh nampak ke Puan? Boleh nampak? Boleh. Cikgu Puan Connie, ada link kah untuk di-share ni? Nanti saya share di sana grup CPN kah? Jadi bagi saya link nanti ya. Right Puan, nanti saya share. Okay. Ini sajalah. So link saya inilah ya, http://gg Cikgu Connie. Nanti saya share lah. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih. Okay, thank you Connie. Ya. Terima kasih Connie atas perkongsian yang saya rasa memang cukup baik untuk Terima kasih.
Ya, terima kasih cikgu-cikgu. Jumpa lagi. Tidak bergambar apa Puan? Wang, ambil gambar Wang. Astaga, lupa leh. Okey, semua buka kamera. Buat apa? Buat Jom tayang kita buat sekejap lah. gambar Boleh kenangan. lupa Okey, kan. Buka kamera semua. Kita ada 12 orang sini nih. Bolehlah. Buka kamera. Kenangan Hai saja Puan nih. Indang. Okey. Buka kamera Mana cikgu. pun indah Okey. Saya mengikuti Helen, mana sampai sudah? habis. Izwan, Terima kasih Puan. kamera. Cikgu Flavia. Kasih Puan Indang Ya, tahniah untuk penganjur. Saya ambil ruang ya. sedikit. Tahniah untuk penganjur, PPD KK dan Ya. semua PPD. Ya. Tahniah untuk Puan Koni atas perkongsian hari ini. Sama-sama. Thank you. Sangat baik. Saya ikut juga daripada pagi. Pada pandangan saya, kalau bahan ini kita dapat sampaikan kepada murid-murid kita khususnya di 5 PPD kan, 5 PPD ini, Ya. calon STPM, secara khususnya memang saya yakin mereka boleh dapat keputusan yang sangat cemerlang dan umumnya di negeri Sabah. Sebab kita paham kan Puan Koni memang sangat committed menghasilkan bahan-bahan untuk dikongsi kepada anak-anak lah. Jadi bila sudah YouTube channel tuh dia bukan untuk Sabah sahaja, dia open. Jadi kita mahu benda ni sampai kepada murid kita lah. So tahniah, tomorrow saya tidak dapat join sebab kami ada mesyuarat pengurusan. Hari ini saya memang join dari pagi sampai ke petang. Sebab STPM tu masih ada dalam jiwa saya. So saya juga guru STPM suatu masa dulu lah. Jadi all the best to you all. Thank you very much. Puan Wong. Thank you. Thank Ibu you. Yati. Ya, terima kasih Puan Indang. Karena sudah Sama-sama. pada hari ini. Sama-sama. Jumpa lagi. Kita ambil gambar dulu, belum lagi. Oh ya Kak. Oke, boleh. Buka kamera semua. Cik Helen, mana muka kamu? Oke, sekejap. Satu. Ya. Koni mana sudah? Koni yang paling penting di sini. Koni. Ngedau kita. Ngedau saya, Wong. Oke. Sudah? Belum nampak Helen ini. Kenapa Oke, ya? saya ambil Oke, mungkin lain punya masalah apa nih? Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah ambil. Thank you. Okay, thank you. Bye. Tomorrow. Ya.